Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nak buat ulasan perlawanan di antara Perak lawan dengan Kelantan United. Yang mana pada perlawanan ni Perak menang 4-0 dalam saingan Piala Malaysia. Hasil jaringan hat-trick daripada Leandro dan juga satu gol daripada Karika. Okey, ini adalah satu permulaan yang baik untuk skuad kendalian Mehmet Durakovic dalam perjalanan untuk mengharungi TM Piala Malaysia tahun 2020. Sebab apa? Sebab mesti Perak target untuk menjuarai Piala Malaysia. Sebab siapa dapat juara Piala Malaysia pada season 2020 ni, mereka akan layak pergi saingan AFC Cup kot. Siapa tak mau pergi Asia kan? Jadi kalau Perak juara untuk AFC Cup, mereka akan mengiringi Kedah untuk saingan AFC Cup pada tahun 2021. Kemungkinan ini target yang mereka nak capai untuk layak ke Asia selepas mereka gagal untuk dapat tempat kedua dalam saingan Liga Super pada tahun 2020 ni. Okey, balik kepada game. Game semalam, memang hampir keseluruhan perlawanan dikuasai oleh Perak. Sebab apa? Sebab kita tahu kekuatan Perak macam mana dalam saingan Liga Super kan. Dan Kelantan United pula adalah tim yang baru sahaja ditubuhkan. Dalam saingan Liga Premier pun mereka baru beraksi. Yang mana tapi pujian patut diberikan kepada Kelantan United sebab boleh memberi asalkan juga kepada pasukan Perak. Okey, aku nak cakap pasal pasukan Perak. Yang pertama aku nak cakap adalah mengenai pencaturan yang ditetapkan oleh Mehmet Durakovic. Yang mana pada perlawanan semalam, apa yang aku nampak perubahan yang dilakukan oleh Mehmet Durakovic adalah meletakkan Leandro bermain sedikit ofensif ke hadapan berbanding peranan Leandro waktu main kat Liga Super. Yang mana kita tahu Leandro ni lebih kepada defensive midfielder, lebih kepada bertahan, dan jika dia lakukan serangan pun kadang-kadang je kan. Tetapi pada perlawanan semalam, Leandro diletakkan sedikit ke hadapan dan tugas untuk bertahan di bahagian midfield diletakkan gandingan Firdaus Sayadi dan juga Kenny Parash. Tindakan Mehmet Durakovic yang meletakkan pencaturan macam ni telah membuahkan hasil apabila Leandro berjaya menjaringkan hat-trick untuk pasukan Perak pada perlawanan semalam. Tahniah untuk Leandro, first hat-trick untuk pasukan Perak sepanjang dia mewakili Perak. Ini adalah satu pencaturan yang berani daripada Mehmet Durakovic dengan meletakkan Leandro bermain sangat-sangat ofensif di bahagian hadapan pada perlawanan semalam. Okey, yang kedua, apa yang saya nampak adalah pasukan Perak di bahagian serangan, mereka menggunakan setiap sudut padang untuk melakukan gerakan-gerakan ke arah Kelantan United. Sama ada di sisi kanan akan digerakkan oleh Partibern, di sisi kiri boleh digerakkan oleh Karika, di tengah boleh digerakkan oleh Leandro dan juga Syahril Fikri, maupun Kenny Parash dan juga Firdaus Sayadi. Ini adalah satu perubahan yang ketara apabila saya nampak Perak boleh bermain dengan variasi taktikal ketika menyerang. Kadang-kadang mereka duk serang guna belah Partibern saja kan. Kadang-kadang mereka guna belah Karika sahaja. Tetapi pada perlawanan lawan Kelantan United semalam, mereka menggunakan setiap sudut yang ada dalam padang tu. Yang mana ada ruang kosong, mereka cuba untuk lakukan serangan untuk guna belah tu. Tetapi kebanyakan serangan dilakukan belah kanan lah. Sebab kanan tu macam lubuk sikit untuk pasukan Kelantan United kan. Jadi Perak ambil kesempatan tu melalui Partibern yang ada kepantasan, ada ability, boleh kontrol bola dan sebagainya untuk serang Kelantan United daripada belah kanan. Okey, yang ketiga, apa yang saya nampak untuk pasukan Perak adalah mengenai gandingan pertahanan baru mereka, iaitu di antara Syahrul Saad dan juga Torik. Yang mana Torik ni diambil daripada Perak 2 untuk menggantikan tempat Golek. Dan gandingan mereka dua ni membentuk satu gandingan yang mantap di bahagian pertahanan. Yang mana kita tahu Syahrul Saad dia solid dengan body yang solid, tough dan sebagainya, keras. Torik dia ada kelebihan daripada segi ketinggian. Jadi untuk bermain long ball ataupun bermain simple football, nak lepas pertahanan Perak pada perlawanan semalam, Kelantan gagal apabila Kelantan banyak kali dia pun nak buat hantaran lepasi ataupun nak masuk ke kotak penalti Perak, berjaya dihalang dengan mudah oleh Torik jika bola tinggi dan oleh Syahrul Saad jika bola rendah ataupun dribble-dribble macam tu sahaja. Ditambah pula dengan back kanan Perak, full back dia pun, back kanan dan back kiri, Rafiuddin dan juga Amirul Azhar juga memainkan peranan yang penting dalam defend pertahanan Perak dan juga menyerang. Apa yang saya nampak pada perlawanan semalam, benda tu lah. Yang keempat, apa yang saya suka tentang Perak adalah mengenai gandingan Syahril Fikri. Yang mana pada perlawanan semalam, Syahril Fikri diletakkan sebagai penyerang tunggal dan
dia memainkan peranan yang penting pada perlawanan semalam, yang mana dia lebih kepada bermain sebagai fast nine ataupun lebih kepada orang yang akan tolong untuk create goal daripada dia menjaringkan gol. Jadi banyak gerakan-gerakan yang digerakkan, Syahri Fikri akan mulakan gerakan tersebut dan gerakan tersebut akan disudahkan oleh orang lain. Ini adalah peranan yang saya nampak agak bagus untuk Syahri Fikri yang bukannya seorang penyerang tulen, mampu untuk bermain sebagai fast nine. Kalau hampa tengok Syahri Fikri main semalam, macam hampa tengok Liverpool, Firmino main macam tu lah. Macam tu lah peranan Syahri Fikri pada perlawanan semalam. Itu yang saya suka, sebab Guilherme de Paula tak ada kan. Jadi apa yang saya suka lagi, yang kelima adalah dengan kembalinya Bartiben dan Karika dalam skuad utama Perak, depa Mehmet Djokovic telah dapat satu first 11 yang mantap jika Guilherme de Paula nanti ada balik. And dengan ada Karika dan Bartiben balik, saya rasa Perak akan menjadi salah satu contender untuk juarai Piala Malaysia pada tahun ini. Dan seterusnya layak ke AFC Cup tahun 2021 bersama Kedah. Tetapi kita perlu lihat juga saingan-saingan daripada tim lain, antaranya Terengganu, yang mestinya Terengganu pun nak pergi Asia, daripada JDT yang nak pertahankan juara, daripada Kedah pun mereka nak menang juga, walaupun mereka dah layak ke AFC Cup kan. Siapa tak mau menang Piala Malaysia, piala yang paling berprestis dalam Malaysia. Dan Selangor kan, siapa Selangor bawah skuad kenyalan Fister Bainer ni memang berbahaya. Itu sahaja ulasan saya untuk Perak lawan dengan Kelantan United. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.